Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Husin Kedah dalam kitab dia Hidayatus Sibyan, sehinggalah perkataan beliau keduanya kidam, situ dah. Kedua daripada benda-benda ataupun akidah yang wajib kita belajar secara tafsir. Belajar akidah ni dua. Pertama secara umum, akidah kita, iktikad kita secara umum mengenai Tuhan adalah Tuhan itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Sesuailah dengan kesempurnaan Tuhan, kehebatan Tuhan yang tidak terhingga, maka sifat-sifat kesempurnaannya juga tidak terhingga. Itu akidah secara umum. Manakala secara terperinci pula, secara halus pula, kena ngaji 13 sifat ataupun 20 sifat sebagaimana yang disebut oleh ulama. Keduanya kidam. Arti kidam itu sedia Allah Ta'ala. Sedia, sudah ada dah Tuhan ni. Benda yang sudah sedia ada dah. Tu maksud sedia. Bukan awak sedia dah, kau awak tak sedia lagi. Tu bukan maksud sedia tu. Maksud sedia ni sedia ada Tuhan. Makhluk ni asalnya belum tersedia lagi, belum ada lagi. Tetapi apabila Tuhan cipta dia, dia baru ada. Manakala Tuhan sudah tersedia ada dah. Sedia ada dah. Tidak ada permulaan bagi dia. Mustahil ia Allah itu hudus. Apa maksud hudus? Artinya baharu. Yakni baharu ada Tuhan ni, mustahil lah. Kerana syarat nak menjadi Tuhan, mestilah dia bukan benda yang dicipta. Kalau dia juga hasil ciptaan benda lain, maka dia tak dipanggil Tuhan, dipanggil makhluk dah pula. Tu syarat asasi nak panggil Tuhan.
Demo kalau nak kecek tajuk Tuhan, mesti demo kena buat mari benda yang tidak dicipta. Dia ada, ya dia ada, tetapi tidak dicipta. Baru kecek tajuk Tuhan. Kalau benda dicipta, petai hari lagi tak masuk dalam kategori Tuhan. Semua benda hak orang kafir buat mari, semua ciptaan belakang. Manakala Tuhan hak yang tidak ada permulaan, so saja. Yang tidak dicipta, so saja. Hak lain semua ciptaan, iaitu Allah Ta'ala. Tuhan yang dibawa oleh orang Islam saja yang bukan ciptaan. Manakala orang kafir mendakwa hak ni Tuhan, dakwa semata-mata tanpa bukti. Tak ada, tak boleh nak membuktikan. Hebat setara mana tapi dia dicipta, tak boleh. Bukan panggil Tuhan tu. Bermula makna kidam iaitu tiada awal, tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Zat kita ada permulaan, sifat kita ada mula dia. Apabila bermulalah tubuh ni, maka bermulalah sifat-sifat yang ada pada tubuh. Seperti apa? Seperti diri hamba ni. Diri anak ni, tubuh anak 40 tahun baru ada. Maka sifat yang ada di tubuh anak pun 40 tahun lebih. Zat Tuhan tidak ada permulaan. Sifat-sifat dia juga tidak ada permulaan. Selain daripada Tuhan, semua ada mula, semua ada start dia tu bila. Artinya, ia nak royak gapo? Zat Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala tidak mendahului akan dia, akan zat ataupun sifat itu oleh tiada. Zat Tuhan dulu bukan asal tak ada. Zat kita tak ada sungguh. Cutera tanya mek kita, mu ni baru ada ya, kau ya. Dulu masa mek muda mu tak ada lagi. Berarti zat kita tak ada. Apabila zat kita tak ada, sifat kita pun tak ada lah. Cekak sifat dulu mari, kabar-kabar baru ada zat tak munasabah. Maka kita ni ada mula. Cuma ada orang mula awal, ada orang mula akhir. Ada orang awal lagi start. Tetapi hak penting benda itu bermula. Tuhan ada dia, tak ada orang kata dulu dia mau tak ada dulu, baru ya ada. Tak ada orang bukan ni kecek lagu tu, bukan takut Tuhan kau gapo. Memang dia tak ada jenis lagu tu. Dia ada ya dulu-dulu ya tak tahu masa, tak tahu gapo. Azali abadi Tuhan ni. Dalil tahu mana Tuhan ni tidak ada permulaan. Kedai mereka sendiri ke? Ada dalam Quran ada sebut. Siapa dia ingkar qadimnya Tuhan jadi murtad. Kerana kita ambil akidah ni menurut Al-Quran. Bukan kita ambil daripada kitab Yunani. Bukan kita ambil daripada kitab orang Rom. Bukan kita ambil daripada Aristotle. Sakrat kau gapo dia Plato kau tak. Kita ambil daripada Quran. Hak saat ni kecek saat ni monggo guna otak ke. Manusia diajar menggunakan akal fikiran. Akal fikiran hanya nak memahami nas ayat Quran. Akidah sebenar mari daripada Quran. Dalilnya firman Tuhan sendiri royak. Kita tak tahu, mungkin kita tak duduk sama ke Tuhan ni. Dia sendiri kata. Dia kata huwal awwalu. Artinya ialah yakni Tuhan yang awal, yang tiada baginya, yang tiada permulaan baginya, bagi Allah. Dia sendiri royak dalam Quran dia tidak ada permulaan. Huwal awwalu, dia yang awal. Lalulah kita faham secara harfiah. Kalau ni orang baca Quran terjemuh harfiah. Sahuruk terjemuh. Nak ngaji tafsir, nak buat usrah, ambil ayat Quran,
terjemuh harfiah. Nahwu tak reti, balaghah tak reti, sirah tak reti, asbabun nuzul tak reti, gani nasih mansuh tak reti, kaedah qawaid akidah pun tak reti. Tiba-tiba mari hayat huwal awwalu. Dia pun terjemuh Tuhan lah hok mula-mula sekali, awal sekali. Dia ada permulaan, dia ada permulaan, cuma dia hok paling awal sekali. Tu zahir terjemuh ayat lagu tu. Dalam Quran tu kata Tuhan tu awal sekali. Ia tak royak, ia kata Tuhan awal, tidak ada permulaan. Ni terjemuh ni. Dialah awal, tiada permulaan. Siapa dia pandai-pandai main terjemuh? Ulama. Kalau Wahabi dia akan terjemuh dia awal ya. Tidak ada permulaan, tak ada ayat. Tak ada kata ya huwal awwalu aila awwaliyata lahu. Tak ada semua gitu. La awwala lahu ko. Tak ada terjemuh. Dalam Quran kata dia yang pertama. Dia yang awal. Tiba-tiba terjemuh tiada awal bagi Tuhan. Tiada awal pula. Pening. Lagu mana bercanggah dengan ayat Quran, demo beramai dengan ayat Quran, kau beramai dengan fikiran. Ni payuh ayat Quran ni. Buku resipi kalau silap baca, nasi kabu jadi nasi dagai buat kerja tu nasi kabu baru. Orang buat gula kunyit kuah jadi halio, jadi campur halio dengan kuah pun tak pernah rasa. Tiba-tiba nampak lebih kurang supa. Ni kata halio yang bahaya kuah. Rasa supa singgah pun ada, tak tahu apa. Buku resipi pun kalau baca sore pening, apatah lagi buku panduan hidup di dunia dan di akhirat. Sangat banyak rahsia-rahsia di dalam Al-Quran. Dan sangat sukar, sangat payah Al-Quran ni. Kecuali bagi orang yang ada ilmu. Dia kata Al-Quran ni mudah ya. Mudah ya. Kata kaedah kata laulal hazfu wal idmar la fahimal hima. Kalulah tidak ada dalam Al-Quran itu hazah yang dibuang, wal idmar, dan ada benda tersembunyi dalam ayat tu, la fahimal himaru, nescaya hima pun boleh faham Al-Quran. Tetapi apabila Al-Quran turun, para sastra Arab, orang-orang ahli cendekiawan, orang-orang ahli ilmu, orang-orang rujukan dan orang yang berpengalaman hidup pada zaman dia terpegung dengan ayat Al-Quran. Banyak ilmu, banyak benda yang diceritakan dalam Al-Quran di luar daripada ilmu manusia sendiri. Antaranya sifat-sifat Tuhan, yang mana manusia tak boleh nak buat kajian kerana Tuhan ni bukan spesies makhluk. Makhluk dengan sama makhluk pun tak faham. Kita siapa keluar ni dia buat kajian mengenai penyakit kau tu. Doktor tiap-tiap tahun pergi kursus. Nyakit mari ambo tak reti nak royak. Nyakit kau apa dia pun buat test. Dia rekod diri buat dia. Akhir sekali sakit otak, kuman berada di otak. Kuman berada di otak. Jangkit kuman di jantung. Ambo boleh royak aku tu kuman. Kuman ke apa dia? Sebab ke apa dia? Tak faham tapi lepas tu doktor duk ngaji lama-lama. Saya siapa peringkat kuman. Tak ngaji. IC dia ambo tak kenal nama dia. Sama-sama makhluk pun kita pening tak faham apa. Apatah lagi Tuhan kalau dia tidak memperkenalkan diri dia di alam azali nu, lagu mana kita nak faham. Pecah kepala. Mujulah dia sebut royak cerita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mari royak kepada kita ciri-ciri Tuhan yang sebenar. Tu kidam. Tuhan tu tidak ada permulaan. Dia sendiri royak. Ayam tak percaya. La haula wala quwata illa billah. Dia sendiri royak apa dia mau tak percaya pula. Pening sungguh. Kaedah dia al-musbit muqaddamun ala manfi. Orang memberi satu maklumat ataupun orang menyatakan satu benda,
lebih dikedepankan berbanding orang yang menafikan satu benda. Orang mengetahui satu benda, lebih kita pegang berbanding orang tak memberitahu satu benda. Orang ni ayat cerita ni, saya tak tahu. Hak mana nak pegang? Nak percaya kepada hak tak tahu ke nak percaya kepada hak tahu? Sanak keturunan keluarga saya, nama saya sekian. Dia royak nama dia. Hak ni ayat, saya tak kenal keturunan dia. Hak mana kita nak percaya? Hak kata saya tak kenal keturunan dia ke, hak mari ayat cerita dia. Maka al-musbit dia keluarga. Hak memberitahu benda tu lebih kita percaya berbanding hak kata tak tahu. Tu kaedah dia. Saya tak tahu. Saya tak kenal keluarga dia. Jodoh kau tak tahu. Dia pakai. Dia tak kenal tiba-tiba dia napi. Tak boleh buat kerja lagu tu. Huwal awwalu. Tuhan kata dia yakni Allah yang pertama. Yang pertama sini kau awal tiada permulaan. Ketiganya Bangkok. Bukan Bangkok. Bangkok ni Thailand tu Bangkok. Kalau akok lagi lain, akok ni makan ni. Bangkok. Bangkok ni artinya kekal Allah Ta'ala. Apa maksud kekal? Tidak berakhir Tuhan. Kita hebatlah setara mana kita. Kita dapat mempengaruhi orang. Kita dapat menguasai orang. Kepetohan kita berkecek. Pengaruh kita. Orang puja kita. Tetapi satu masa ia akan berakhir. Bukan kata karier hidup kita. Kejayaan hidup kita. Pengaruh kuasa yang kita ada. Satu hari benda ni akan sirna belaka. Hilang belaka. Tidak ada apa makna belaka. Kehebatan hilang. Cu tengok orang-orang hebat dulu. Hebat mati juga. Jadi tanah, jadi pasir. Tak ada gapo-gapo pun. Orang hebat lagu mana pengaruh dia pun. Akhir sekali hancur lebur juga dia. Kerana apa? Toleh kau dia kekal. Bukan spesies manusia ni kekal. Manusia ni jenis hancur. Manakala syarat nak jadi Tuhan. Tak boleh dia jenis lagu tu. Bisanya lah kawan ni. Papi tahu 2, 3, 4 tahun lagi selok. Kita ni setara mana hebat pun. Jahat setara mana dia akan temu dengan kesudahan dia. Baiklah setara mana dia akan temu dengan kesudahan dia. Hak baik akan terima balasan baik. Hak jahat akan terima balasan jahat. Tuhan hebat dia tidak akan berakhir. Tujuannya supaya manusia sedar diri dia jahat nak jahat setara mana kita. Kita tak boleh tokat langit. Lama-lama hancur lebu mati kita akan ditanya Tuhan. Kita akan diadili orang hak kita buat zalim akan mendakwa kita. Begitu juga orang buat baik, dia duk baik sabar tugak selama kini. Sabar orang buat nyanyi. Maka penderitaan dia akan berakhir juga. Mati akhir sekali. Bebaslah dia ni. Tak ada masalah. Tak ada orang dalam nak nyanyi ke dia. Dah dia mati dah. Kau ada lagi orang nyanyi ke orang mati? Ada lagi orang buat khenak ke orang mati? Ada. Syekh Wahabi tu. Kubur wali-wali hok mati dah tak puas hati lagi. Nyo berde, nyo katok, nyo korek, nyo gapo. Kubur Imam Nawawi nyo berde boleh. Berkali nak Imam Nawawi kalau ada zaman dia berde Imam Nawawi kali. Ni Imam Nawawi mati dah tak curi telur itik dia dah kata-kata. Tak kata ke dia dah. Tak puas hati bahasa kakak Wahabi. Nyo berde kubur kawan tu. Lah. Tak ada hina pun Imam Nawawi kalau dia berde dia hancur pun tak ada. Tapi orang ni kalau dia tak puas hati pelik sungguh. Ambo tak boleh tubuh demo, ambo katok kubur demo tak apa. Manusia deh. Maka dia akan ditanya perbuatan dia. Ya. Sebab tu Syekh Wahabi dia suka jihad-jihad perang-perang. Kerana pada masa perang dan jihad lagu ni keadaan suasana jadi kacau, masa tu dia nak kacau. Hak masa ni kita tak boleh bunuh dia, masa ni kita boleh bunuh dia. Buat alasan muka perang, tertemboklah gapo dia. Masa ni kubur ni tak boleh nak katok, tak boleh nak gapo. Masa perang ni kita buat alasan kita boleh katok, kita boleh peracul.
Cerita ni bukan reka, curi tengok sendiri di negara-negara Arab, di Yaman, di Syria, di Gapo. Semua kubur Tok Wali habisnya pakat katok, tak tahulah nak marah kok gapo dia. Kerana ketika Amir tak boleh buat kerja lagu ni. Kalau buat kerja lagu ni, yang marah kok orang lah. Orang ni mati dah nak marah gapo ke dia. Dok katok ke. Ni apabila perang, orang katok kau ni boleh. Jadi dia nak bunuh siapa dia? Ulama ahli sunnah Jumaah mana? Dia tembok pada masa ni. Wak alasai tertembok lah biasalah time perang. Orang tengah buat maulid yang berdeh dengan roket. Hancur, mati habis orang dah buat maulid. Bukan orang dalam disco lah. Siapa dia bunuh tu? Ada lah. Tak ngaku pas ke dah lah ni. Bapak dia dak bunuh. Siap takbir, Allahu Akbar, bunuh orang Islam takbir pula. Tu khawarij. Siapa dia kata tak ada khawarij? Ada khawarij. Tu perangai dia. Cuma dia tak namalah khawarij kalau dia ngaku ni bodoh lah dia. Khawarij dulu dia mengaku dia khawarij. Ni khawarij tak mengaku ni. Benar. Maka ada orang lagu tu ada. Ambil kesempatan. Maka Tuhan ni bagi kekal. Tak akan rosak, tak akan binasa. Maka dialah yang sebenar-benarnya hidup. Kita ni hidup yang dihidupkan saja. Ada yang diadakan saja. Tuhan tu yang betul-betul ada. Betul-betul hidup. Betul-betul kekal selama-lamanya. Tidak pernah berkurang. Tidak pernah bertambah. Kekallah dia dengan zat dan sifat ketuhanan dia sampai bila-bila. Bermula maknanya iaitu tiada akhir dan tiada kesudahan bagi zat Allah dan sifat-sifatnya. Lawannya turuwul adam. Turuwul adami. Artinya kedatangan oleh Adam. Adam ni tiada. Kita ni ada. Perang khabar-khabar mati dah pakai tu. Nampak macam debem nah, kecek besar, buruk, nampak. Nampak ada kuasa, nampak ada pengaruh kecek berat. Mati dah kawan tu. Lah, ingat ada pas belok-belok, mati dah kecek. Manusia ni ada tak ada. Ada tak ada. Ada bisa nampak pengaruh dia kuat, mati weh. Tak ada apa dah lah. Manakala Tuhan ada, tak ada, penuh tak ada. Ada sepanjang-panjang. Sebab itulah kalau kita mengaji tauhid, puas hati kita buat Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Bukan kita buat dia sebagai Tuhan. Memang dia Tuhan dah. Tuhan ni bukan dilantik. Memang dia dah Tuhan dah. Bukan kata dia bukan Tuhan, tapi hamba latih dia jadi Tuhan. Puas hati dengan dia. Nampak? Sebab dari sudut kriteria dia tu memang ganas sungguh. Jadi hamba latih dia jadi Tuhan lah. Tak kita latih. Kalau kita tak latih, kita iktiraf. Kalau tidak iktiraf, dia tetap dengan ketuhanan dia. Dia tetaplah Tuhan yang sebenar. Mana kalau orang kafir duduk nak naik, wak naik benda yang bukan Tuhan. Hak tu tak boleh kekal lah. Wak naik, hak ni nak kata Tuhan. Dia bukan Tuhan, mana boleh. Buatlah guano-guano tak jadi. Supaya raja. Kita orang rakyat ni ngaji boleh PhD 15 kali pun tak boleh jadi tu aku. Tak ada kita tanya dalam kelas. Awak cita-cita saya jadi polis. Awak cikgu. Awak nak jadi agung. Ya tak boleh agung ni tak boleh cita-cita ni. Tak boleh ngaji PhD 14 putih jadi profesor pun tak boleh jadi agung. Agung ni memang agung dah. Dia kena agung, dia kena jadi sultan. Kalau hak lain mungkin boleh usaha ngaji sungguh kau apa dia. Hak ni agung ni memang agung dah. Nampak? Ya tak boleh lagu tu. Maka Tuhan ni memang dia Tuhan dah. Benda bukan Tuhan tak usah duk buat. Pakarlah baju setara mana tak panggil agung. Tepek pakar tengkolok kau pakar lambai pakar gapo. Silat-silatnya igat demo. Karuk lagu ni palsu. Agung palsu. Begitu juga Tuhan. Tak boleh orang lain selain daripada hak sebenar mengaku-ngaku. Ngaku boleh tapi palsu. Palsu ni memang tak molek tapi ada hak molek gigi palsu tu. Ada manfaat juga. Tapi hak lainnya biasa hak palsu ni tak molek lah.
Dia kata mustahil Tuhan tu akan didatangi oleh tiada. Dalam hidup dia pernah. Kita tak mustahil. Ada. Oh, Masya Allah dia. Tak ada dah. Maring baru kecek dengan dia. Tak ada dah lah dia. Zat dia tak ada. Sifat dia tak ada. Tak ada dah lah dia. Tak orang tak kejut. Mustahil. Tak mustahil. Tapi Tuhan tak ada. Mustahil. Kerana jenis Tuhan tak boleh tak ada. Apabila kita sebut, kita kata dia tu Tuhan, maka dia tidak akan hilang dan binasa sampai bila-bila pun. Bapa sebab dia kuat. Dok jenis dia. Memang ciri-ciri dia lagu tu dah. Bukan kata ada orang nak melawan dia pun sepak pun nacak pun. Dok memang dia gitu. Jenis spesies ketuhanan, sifat-sifat ciri dia. Nah, supaya kita jadi orang jantan ni. Sifat kita ke? Kau kita buat jantan? Kau ada kita buat lagu mana? Tarik-tarik kau. Nak suruh jadi nampak jantan. Tak ada kamu dia. Memang kita jantan dah apa-apa. Maka sifat tu, lagu tu. Dia bukan buat sifat dia tu. Dia memang gitu dah. Sifat dia tidak dicipta. Zat dia bukan dicipta. Kita nak reka-reka, nak buat-buat. Tak boleh mengaku keadaan diri sendiri nak lebih daripada hak Tuhan beri. Nak rasa lebih daripada orang. Nak tiru-tiru orang. Kita ngaji tak pandai, nak koyak bijuk, nak koyak berapa. Kita tak kerti. Tak boleh buat kita jadi diri kita. Kita tak suhu. Kita kaki jahil, tiba-tiba ngaku jadi tok guru. Ngaku jadi orang alim. Tak boleh buat-buat. Nampak sengih. Tak boleh lah. Dalil dia, tahu mana Tuhan ni tidak akan binasa. Tuhan sendiri royak. Dia mau tahu mana Tuhan sendiri royak. Nabi Muhammad royak. Nabi Muhammad tak nipu. Kalau Nabi Muhammad nipu, dia Nabi. Macam mana nak nipu? Benda-benda lagu ni, benda akidah. Mesti Nabi Muhammad kecek betul. Dalil dia Tuhan sendiri sebut wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Artinya dan kekalah zat Tuhanmu yang mempunyai jalal dan ikram. Tu ulama terjemuh. Kalau Wahabi terjemuh, maka kekalah muka Tuhanmu yang mempunyai ketinggian dan mulia. Tak ada apa. Muka yang kekal. Orang lain, acu lebu. Dah dia kata kekal muka saja. Tak ada wayar beka, tangan, kaki dah. Muka saja. Penat kalau terjemah Zahir lagu tu. Sebab tu kita lah ni bimbang, kita duduk tengok tafsir-tafsir lah ni banyak terjemah harfiah. Banyak terjemah. Sekalipun dia ada lembaga cek Al-Quran tu, Alif Bakal. Tapi terjemah dia sangat khawatir. Sangat bahaya. Tafsirnya satu-satunya lah. Ada kali hak lain tak perasa. Hak tafsir menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitu tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang dibuat oleh Tok Peti, Mufti Haji Noor dulu. Jadi hak lain tu tafsir nampak comel persembahan tapi makna dia aduh lah. Tak berapa nak menarik. Adalah kesilapan halus. Tak kata semua salah tapi kesilapan ada. Manakala tafsir pimpinan Ar-Rahman hak Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa keluar ni tak ada orang nak khidmat pada dia, buat cetak comel ke, tulisan comel ke gapo. Ada orang nak cetak semula, ubah dah pula. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tak amanah dah pula. Jadi kalau nak cetak kitab orang, jangan nak ubah lah. Nyanyi orang pergi beli pula. Nampak dulu ahli sunnah jadi Wahabi pula tafsir ni. Jadi masalah. Maka kekallah wajah sini zat. Kalau kita terjemah wajah sini muka, penat lah lagu ni. Lepas tu hal lain, waktu saya kata yadullah apa semua. Tu acu. Dalil dia waya buka wajhu saja. Kecek lagu ni demai panah orang ni. Biarlah demo PhD ko Maulana ko rojok kita arak ko rojok kita gapo ko. Pahamnya dia sangat sakit lagu ni. Yang mau tengok dalam kitab Arab pun kata lagu ni. Aduh. Orang Arab ni nyadah betul, nyadah salah juga. Kena terima lah.
Sebagaimana demo peroyak kata manusia okey boleh benar boleh salah. Kalau hamba berujuh dengan kitab demo tak terima. Tapi demo nak itu kat demo berujuh dengan kitab juga serupa ya sebenarnya. Keempatnya mukhalafah wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya. Untuk bacaan ruqyah atau doa, perlukah perawat membaca secara kuat? Sebab saya tengok orang tua hok alim mengubat pesakit, mereka hanya baca slow, perlahan ya untuk buat air tawar. Tapi mujarab jika dibandingkan dengan perawat yang membaca ruqyah atau doa yang kuat. Boleh Ustaz jelaskan? Masalah ruqyah ni nak baca derah boleh, nak baca slow boleh. Ikut dia lah nak baca. Harus berlaku. Nak baca slow boleh, nak baca derah boleh. Orang alim dulu, orang-orang yang rapat dengan Tuhan, dia duk baca semacam wirid dia. Maka dia baca slow pun jadi dah. Kerana apa? Dia baca ayat kursi sekali. Amalan dia berapa ratus ribu kali dah. Padahal dia baca sekali. Supaya dengan amalan. Manakala pok kita ni mungkin tak beramal ayat kursi tu. Kat baca tu Allahullah. Supaya sekali ya baca. Kawan ni bersama dengan ratus ribu kali. Maka baca slow, baca derah terpulang. Kita tidak syaratkan slow, kita tidak syaratkan derah. Cuma kalau baca derah orang lain boleh dengar. Kadang-kadang orang dulu dia nak susuk sikit lah ilmu dia. Takut Wahabi dengar. Ya baca slow. Dia Wahabi dengar kat masalah lalu Wahabi ni. Banyak benda. Jadi tok guru dulu baca slow. Lepas tu dia tua dah. Tak ada tenaga nak baca. Nak 1,000 orang mari. 100 orang nak baca. Nyanyi dia orang tua. Ni baca slow-slow ya. Jadilah. Jadi tidak disyaratkan derah slow. Yang penting tawajuh kita kepada Allah. Minta pertolongan dengan Tuhan. Supaya Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit orang sakit tu. Kita tak ada kuasa. Tak ada, cuma kita berusaha. Dengan keberkatan Nabi Muhammad, berkat ayat Quran, berkat doa, berkat hizib. Maka dia juga senjata. Jadi tak syarat lah. Tuan guru yang dimuliakan Allah. Nak tanya, bolehkah kita sedekah Al-Fatihah pada jin Islam? Sudah yang ni. Nak bersaing dengan jin Islam, puas bersaing dengan manusia, kali kena tipu semacam. Nak saing dengan jin. Takut jin tipu juga. Ya kaki lipat ni manusia pun lipat. Jin pun lipat juga. Tapi jin ni ya lahir sebelum manusia lagi. Manusia lahir tu, wujud Nabi Adam tu jin ada lama dah beribu tahun tu. Sebab tu dalam ayat Quran kata, "Ama khalaqtul jinna wal ins." Aku tidak cipta ke jin dulu. Sebut kata jin. Dan manusia. Maknanya jin dulu lama mana. Sebab Azazil pun berasal daripada jin juga. Pas kita nak sedekah, jin ni ada hak kafir, ada hak Islam. Hak ikut Nabi Muhammad pun ada. Jin jadi wali pun ada. Ya kehidupan dia sama-sama mukallaf. Kita mukallaf, manusia mukallaf, jin juga mukallaf. Sebagaimana kita nak sedekah kepada orang mati ko, saudara kita sama Islam sedekah Fatihah boleh. Maka sedekah pada jin pun boleh. Sama ya ukur dia. Dia juga masuk syurga, dia juga masuk neraka, jin. Manusia juga masuk syurga, masuk neraka. Kau tak boleh beri hadiah Fatihah kepada jin. Boleh, tak ada masalah. Bukan jin pergi belajar Islam dengan Nabi Muhammad. Pergi dengar-dengar ayat Quran. Kau dah? Ayat Quran. Istafa'ana faru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ketika Nabi Muhammad baca Quran, maka pergi dengar jin. Maka dia kata kami dengar satu
Al-Quran yang sangat indah, sangat ajaib. Jadi boleh hadiah. Tak ada masalah gapo. Ustaz, macam mana ya nak hilangkan rasa gemuruh nak beranak? Nak jaga anak nanti patem menyusu dan sebagainya. Pertama, kita nak beranak ni jangan naling lah. Kerana ajar mikir positif. Jangan duk ajar mikir negatif. Beranak ni sakit lah, belah lah. Pak kalau tak tubik anak nyopung lah, bekiung lah. Nyokatok dengan toko. Jadi mikir jadi jangan duk itu menakutkan diri sendiri. Maka mikir positif. Anak yang bakal lahir ni wali Tuhan. Kekasih Tuhan, pejuang agama Allah Ta'ala. Lahir, biar semangat. Ambo akan lahir ke dia. Nak lahir ke tentera Allah Ta'ala. Nak lahir ke tentera Imam Mahdi. Nak lahir ke wali-wali kutub. Takut-takut wali kutub kau anak kita ni. InsyaAllah, wak semangat lagu tu. Patai, insyaAllah kata. Ambo akan usaha jaga dia. Wak gitu, wak semangat. Mikir hok molek-molek kata. InsyaAllah, beranak ni mudah ya. Sekali upop, tobik selalu. Siap bagi sekolah, pakai serba lagi ngaji pondok selalu. Oh ya gitu, mikir yang positif sikit. Barulah kita tak takut. Kerana apabila kita gemuruh, takut, jadi payah nak beranak. Sebab itulah, beranak ni kita kena kecek benda positif. Tak apa, sabar. Sakit sikit yang petang, yang terai sikit ni. Wali nak terbit dah. Oh, nampak dah tangan wali. Oh, khamak molek berat terbai bom. Ya kena gitu. Ni hok duduk keliling dia, duduk menakut-nakutkan dia. Oh, nyanyolah dia. Jadi apabila mikir negatif, maka dia takut nak beranak. Apabila takut nak beranak, orang suruh push tolak. Dia jadi seduk ke dalam lah, jadi takut. Takut. Tak apa ni. Dia kena semangat. Ya kalau boleh siapa tok lelaki pun beranak masa tu. Semangat lajak ni siapa nak iseh tok lelaki, dia pun beranak juga. Gitulah. Kena mikir. Sakit kita ni Tuhan balas berlaku. Sakit beranak Tuhan akan ganti dengan orang lain. Saya nak bertanya berkaitan dengan penjaga berusugi dan perbezaan wakaf derma sedekah. Terima kasih. Jaga sugi, jaga kayu siwak. Jaga gitu lah. Kau saya tu ramai curi kayu siwak kau kena jaga kau. Jadi kayu siwak ni pakai gitulah. Nak jaga kau. Mau bubuh dari poket. Cuma gini. Kayu siwak ni biasanya benda rasa tumbuhan di tanah harak. Suasana di tanah harak dia tak kulak. Dia kering dan panas sepanjang tahun. Maka kalau kita simpan gini dia tak kulak. Ada setengah tempat orang tu kayu siwak dia kita tengok kulak. Bukan kata kayu siwak tu pun kulak juga. Jadi dia suasana basuh kau lagu mana jadi kena jagalah. Tengok simpan molek buh dalam tempat molek. Jangan kata nampak tasawuf lagu tu jangan menyakit pula dah. Jadi biasanya simpan tempat molek lah. Ataupun ajar basuh kau tu dia kau tu kayu siwak. Lagu tu. Gitulah nak oyak nak buat. Lah ni ada siap bekas dia nah. Bubuh ada kelekat macam pink wakaf derma sedekah. Wakaf wi bagi kat orang. Wi bagi kepada orang sebut saya wakaf bagi ni. Apabila kita sebut wakaf, orang tu tidak memiliki, kita pun tidak memiliki. Wakaf ni kita serah ke Tuhan bagi tu. Orang tu hanya ambil manfaat daripada bagi hak kita buat. Tu panggil wakaf. Manfaat untuk hak kita wi tu tetapi milik untuk Allah. Sebab tu bagi wakaf tak boleh dijual, tak boleh dipindah, tak boleh apa. Manakala derma pula kita wi barang ataupun duit. Wakaf tak boleh duit dah. Lepas tu dah wakaf tunai sekarang wakaf pitih. Oh tu bukan mazhab kita, mazhab Maliki, mazhab lain. Manakala wakaf kita, mazhab Syafi'i, wakaf kena benda. Barang. Tanah. Oh, wakaf rumah, wakaf Quran, wakaf benda. Tak boleh wakaf duit. Wakaf pitih kepada saya akan gunakan untuk masalah. Waktu wakaf tunai ni mazhab kita tak boleh. Derma bui pitih kat orang. Atas nama orang tu susah kau apa dia nak guna ikut dia terpulai pada dia. Sedekah pula bui. Nak bui kat siapa-siapa dia pun boleh berlaku. So lebih kuranglah derma dengan sedekah.
Ni nama sedih belaka ni. Oh, dapat derma. Bunyi sedih derma dia. Oh, sedekah. Kau sedih lagi. Nampak. Ambil sedekah. Oh, bunyi sedih sedekah. Orang mari ngajar pak kita. Lepas pada sudah ngajar, ambil ustaz sedekah. Allah, bunyi sedekah. Supaya kita ni peminta sedekah. Ataupun ustaz ambil ustaz derma. Allah, derma. Supalah kita ni orang Rohingya. Kau apa dia, wi derma kamu. Jadi berat-berat. Jadi hak ni boleh wi harta. Derma boleh wi piti, sedekah pun boleh wi piti. Derma milik orang hak kita beri, sedekah pun milik orang. Beza dengan wakaf. Ustaz, saya nak tanya apa yang terjadi di dalam dunia. Apa yang terjadi dalam dunia, adakah takdir atau pilihan kita sendiri? Hak berlaku atas dunia ni, takdir atau pilihan kita sendiri. Apa yang berlaku atas dunia ini semuanya takdir. Walaupun takdir itu pilihan kita sendiri. Pilihan kita sendiri pun di bawah takdir Tuhan lagi. Apa yang berlaku semua takdir Tuhan. Sehingga pilihan kita pun takdir Tuhan juga. Apa yang berlaku? Ya, pilihan kita. Tetapi sudah ditakdirkan. Maknanya takdir ni benda luar. Antaranya adalah pilihan hamba itu masuk di bawah takdir Allah. Kita pilih. Okey, saya pilih nak duduk gini. Pilih nak duduk gini. Ni pilihan saya dia. Tapi pilihan ini juga masuk di dalam takdir lagi. Takdir itu benda luar. Jangan kata kita dipaksa dalam hidup ni. Terpaksa kena gerak gini. Tak boleh. Tak boleh gerak. Tuhan takdir dah duduk gini. Tak boleh duduk keras. Siapa dia ajar? Kita bebas di dalam pilihan kita. Tapi bebas pun masih di dalam takdir. Ingat, manusia tu apabila sebut di dalam takdir, jangan rasa, tak boleh gerak langsung. Tak ada pilihan langsung sebab duduk dalam takdir. Siapa dia rakyat? Kita bebas memilih. Tetapi, semua pilihan kita itu di dalam takdir Tuhan tak akan keluar pun. Hamba pilih sendiri ni. Ikut hamba pula. Ikut hamba. Tapi semua ni di dalam takdir Tuhan berlaku. Jangan apabila sebut di dalam takdir, rasa terkongkong. Boleh tak share doa untuk mudahkan bersalin? Saya dijangka bersalin 12 ni. Terima kasih. Doa untuk bersalin apabila pecah air tubai. Manusia ni dia ada tubai dia. Ketubai dia ni. Ada air dalam tu. Dalam air tu ada budak. Apabila pecah, soyok nak tubik dah anak tu, tubik darah bayar tu. Orang panggil darah bayar. Darah macam lendai lagu tu. Maka ambil air, dia lagi japi. Baca summa sabila yasarah sebelah kali. Summa sabila yasarah. Summa sabila yasarah. Lepas tu minta doa dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat ayat Quran ni mudahkan kelahiran bagi nama sekian bin sekian. Lagu tu. Minum lepas pada air tu berpecah. Jangan minum awal-awal lagi. Sakit perut pula jadi. Tu panggil air selusuh. Selusuh ni air untuk mudah beranak. Buat di minyak boleh. Buat di air pun boleh. Antara riak dengan ujuk, kedua-duanya merosakkan amal. Bagaimana cara nak hindari dari dua penyakit ni? Cara dia, ni mazmumah ni. Hati masih ada riak, hati nak tunjuk ke orang amalan, hati kita, diri kita. Ataupun perasaan nak menunjuk-nunjuk kepada orang, ataupun perasaan hebat ni, berarti hati ni ada masalah. Hati ni lupa Tuhan. Ketika hati ingat kepada pencipta dia, maka lupalah dia kepada perasaan riak dan ujub ni. Maka didiklah hati kita supaya sentiasa ingat Tuhan. Ketika ingat Tuhan, tak akan mari riak dengan ujub. Kita ingat kepada diri kita, ingat kepada amalan, barulah mari riak ujub ni. Lagu mana nak ingat Tuhan? Zikir banyak, selawat banyak, istighfar banyak. Saya ada bela kucing dalam rumah. Makin lama dia beranak jadi makin banyak.
Saya bela anak-anak dia tu sampai besar. Besar sikit lah. Lepas tu saya lepas. Adakah saya dianggap menzalimi kucing tu sebab lepas ke dia? Sebab saya selalu nampak dia bising-bising. Macam dia nak balik rumah. Semula. Kesian pun ada tapi saya tak mampu nak bela tu. Kucing muka kita tak buka sekolah kucing juga. Cakap kita nak pera dia. Nak pera mula-mula 2 ekor. Pas subuh sungguh 2 orang ni. Jadi sungguh. Beranak 50 ekor boleh. Lalu sekali beranak 12 ekor. Lepas tu hak 12 ekor tu beranak pula. 50 seorang pula. Lama-lama dekat 5,000 ekor kucing. Selok lah kitanya. Jadi lepas tu tak apa. Tak ada masalah apa. Cuma jangan buat zoling kau menata tu lah. Lepas dia untuk dia hidup mana-mana cari tempat lain tak apalah. Dia pandai lah nak hidupnya. Jangan fikir sangat nak mungkin takut jadi tekan. Nak mungkin mikir belakang lagu mana yang sumuk. Makan nasi lah yang sumuk. Pergi tanya sumuk. Nampak musi habis tanya binatang, itik, ayam, gapo, rupuk ni tak ada orang jiruh kau. Nak jadi gila dah tu. Gapa dok jiruh pohonnya. Bapa dok jiruh pohonnya jadi suding. Orang tanya bapa tak jiruh pohon besar, dok jiruh pohon kecil ai kata. Nak kena jiruh juga pohonnya. Pohon balok. Orang tanya berat dok jiruh pohon balok, pakai selok dah apa dah. Jadi jangan terlalu caring sangat. Nampak kalau dok jadi tekan pula. Saya nak tanya berkaitan muamalah jual beli secara online. Sekarang sekiranya saya membeli barang secara online dan pembayaran dibuat secara COD. Barang saya beli dari penjual tapi duit saya bayar pada penghantar barang. Jadi akad jual beli saya perlu akad pada penghantar barang atau penjual barang selepas membuat pembayaran. Gini, orang yang ngata tu masuk dalam kategori wakil penjual kau tak? Kalau dia masuk dalam kategori penjual, wakil penjual, akad jual beli dengan itulah. Saya beli dah, saya jual. Sebab dia wakil untuk menghantar barang, wakil untuk jual beli COD. Tapi kalau dia saya tak tahu ni, saya hanya hantar barang. Kena akad dengan kawan tu. Kena akad dengan orang yang penjual sah. Dia ni seolah-olah alat untuk menyampaikan barang saja. Awak bukan wakil dia. Saya muamalah dengan dia. Jual beli dengan dia. Dia seolah-olah penghantar saja, tak ada wakil-wakil saya. Untuk zakat boleh kau terus kepada asnah atau anak yatim tanpa ikut saluran zakat negeri? Boleh. Asal bayar zakat ya. Jangan tak bayar zakat. Bayarlah dengan cara lagu mana pun. Dari sudut afdal khilaf. Ada kata afdal bayar kepada majlis agama. Ada kata afdal bayar sendiri. Macam-macam lah. Terpulang kepada kita. Hak penting bayar, jangan tak bayar. Boleh tahu kau dok hak isteri kedua. Dan giliran. Adakah isteri pertama kena lebih? Giliran bermula waktu malam atau siang? Jika kita bersama dengan suami dalam aktiviti kerja berjemaah siang hari, tapi malam tidak bersama, adakah itu dikira giliran kita? Nak nikah dua sangat. Kita kena faham orang tino ni ayat ni. Apabila kita ambil suami orang, kena faham. Apabila kita jadi isteri kedua, kita ambil suami orang. Suami tu tak lepas lagi isteri pertama dia dah. Jadi kita ambil suami orang. Maka apabila lagu tu suami ni payahlah nak bagi masa. Lebih-lebih lagi kalau nikah pula rahsia dah pula. Lagi-lagi lah wak lolok gani, wak lolok gengai lah berapa dia pada hari cari bini kedua. Maka sebenarnya apabila nikah wajib kena hak. Lagu mana? Sama belaka. Kalau hak ni 3 hari, hak ni 3 hari juga. Tapi abang buat apa saya bini kedua abang sebulan sekali yang mari abang. Aku mujo tak mati yang malam. Ya tak pistol dah tekuk kata. Bini kedua kau tak? Tak mengaku pasal dah hamba. Nak mati lolo. Boleh mari sebulan pun. Ya lagu tu lah. Ya asalnya apabila nikah kena bagi lalu. Sebab tu kita orang jatuh jangan hanelai sangat nak nikah dulu. Kalau bini tak tahu Allah jadi dosa sebentar. Jadi dosa ke mana? Tak boleh nak bagi hak dengan sempurna. Kalulah isteri kedua tu reda. Tak apa, baik moga kita nikah pun senyap-senyap saya reda lah. Abai mari sebulan sekali pun tak apa dah. Boleh kira lagi. Hak ni
isteri kedua nak hak supaya isteri pertama. Perlulah kita nya. Tak ekat kecek, hak tak pandai kecek Inggeris, tiba-tiba boleh kecek Inggeris dah. Siap jadi lecturer dah pula Inggeris dah. Jadi lagu tu kena bagi biar sama. Tak ada istilah hak isteri pertama lebih, isteri kedua kurang. Tak ada. Dan waktu hak giliran tu waktu tidur. Malam makna dia. Tengah hari kerja tak dikira waktu giliran. Oh, saya duk ngawak dah ke. Tengah hari kerja sekali ke. Saya tak ya saya nikah dengan orang pejabat ni. Nikah pakai duk sekali kita kira pakai kalau nak kita pergi dah cari mana-mana tengah hari pun cari. Time lunch kau time gapo dia. Oh, malam tu tak boleh. Lama kena kelik kalau tidak dia perasan. Nama? Oh, tak boleh. Malam lah habuannya giliran. Time kerja tak dikira. Tu masuk giliran iaitu waktu malam. Tu hak penting sekalinya dalam bab nikah. Bertepuk tapa makan nasi sekali tak ada apa. Tujuan nikah ni setubuh. Tu kaedah dia. Maka perempuan giliran tu masuk dia malam. Kalau orang kerja siang. Kalau kerja malam pula jaga kerja malam. Maka habuan dia giliran dia siang pula. Dia lagu tu. Waktu kerja tak dikira. Kena waktu kerja gelewak dengan saing pula. Tak ada nak kecek pun tak ada dengan orang rumah. Pakai duk tengok jauh-jauh lagu tu. Nampak? Awak tu ngiau-ngiau gitu ya. Orang lain penuh penang. Penuh orang duk keling nak buat guano nampak. Jadi masalah. Ustaz nak tanya, seawal umur berapa kena sunat kanak-kanak lelaki? 8 hari. Lepas pada beranak 8 hari. Yakni esok ke lepas pada hari kita cukur. Cukur hari ke-7 dah. Hari lahir tu, hari kita lahir tu dikira dah hari pertama. 1. Hari lahir tu. Hari beranak. Macam Rabu pukul 10 pagi. Rabu tu kira dah. Rabu. Sampai hari ke-7 tu disunat cukur kepala. Esok ke tu sunat jawi selalu. Bagi laki-laki. Bagi orang Tino pun supo sahaja. Jadi harus ya tu. Cuma jangan duk baloh. Time gapo-gapo, time makan nasi ko, tak baloh lalu. Time makan gula ko, tak baloh lalu. Time ngatik tak boleh bid'ah. Time makan nasi, tak bid'ah. Jadi makan bagi ketai, tak ada bid'ah. Tak apa tu. Jadi jangan baloh. Jadi tak suka ke, bukan tak suka ni maknanya kita tak tegar lah. Tak kita tak apa, tak ada masalah. Ustaz nak tanya, ada orang bagi baju untuk anak saya. Tapi baju tu untuk bayi perempuan. Sedangkan anak saya orang jatin lelaki. Adakah boleh bagi baju tu kepada anak kawan saya sedangkan ia milik anak saya? Tak boleh lah. Orang wi kepada anak kita. Maka anak kita memiliki. Ingat budak ni, budak kecil, sekalipun dia belum balik, dia memiliki harta. Kalau kita wi kepada budak kecil lagi. Kita ambil PT 10 riyal, ambil lah. Wi ke anak. Maka ayah dia jangan ambil. Susah-susah wi. Boleh poket dia. No, wak beli coklat, wak beli topak tak boleh wak kerja lagu tu. Ni pitih anak dia lah. Kena beli pempoh, kena beli untuk kegunaan anak dia lah. Mana kalau wi baju pula. Mari milik anak dia. Ya pandai-pandai dia ambil baju tu pergi sedekah orang. Boleh ke tidak? Tak boleh lah. Kecuali dia tengok. Macam kalau tak guna jadi bazir pula. Maka dia kena kalau urus dengan sebaiknya. Kerana ibu bapa tu wali kepada urusan anak dia. Dia akan urus harta dia. Urus harta orang. Ni bukan harta kita. Urus harta orang kena urus terbaik. Maka kalau misalnya harga baju tu 30 riyal, kita ambil bayar 30 riyal. Kita pergi sedekah.
Kena wi hak terbaik. Sebab budak tu dia tak boleh urus lagi harta. Kita hanya boleh tasarruf saja. Tabarruk tak boleh. Saya minta izin bertanya, berapakah nisab sebenar bagi emas perhiasan isteri? Ingat, emas perhiasan tidak kena zakat. Sekalipun nilai dia berbilion ringgit. Tengok dia pakar, gelar besar ni. Sama besar dengan bola sepak tarik ke. Besar tu bola, la haula wala beremah. Lekat 15 kilo. Nampak? Pakaian dia. Okey, tak. Perhiasan misalnya. Lepas tu dia pakai apa dia ikutlah. Perhiasan lah, perhiasan mah. Sekalipun harga berjuta bilion pun tak kena zakat. La zakata fi hulli. Nabi kata. Tidak ada zakat bagi barang kemas. Bagi kemas. Tapi bukan bagi kemas. Okey, kena zakat. Ataupun bagi kemas yang kita tidak pakai langsung. Tak guna dah. Kita simpan di bank kita ke. Dah banyak sangat bagi kemas. Kita pun simpan lah dari 15 guning gitulah simpan dalam bank. Maka hak tu kena zakat lah nilai dia. Jika kita kongsi amalan dengan seseorang, adakah kita dikira riak? Sebab rasa was-was. Kadang-kadang fikir takut orang cakap nak menunjuk-nunjuk pula. Tak apa berkongsi-kongsi kebaikan. Macam hamba ni, dok berkongsi ilmu. Dok berkongsi amalan, dok berkongsi petua. Kau riak dah, tak ada apa. Kalau tidak, kat Nabi Muhammad berkongsi akidah. Berkongsi Nabi Muhammad ajar hadis, ajar Quran. Tak boleh. Tak boleh. Nampak macam riak. Tak ada apa. Berkongsi kebaikan, bukan disuruh pula untuk berkongsi-kongsi kebaikan. Hadis, tak tahu, tak ingat hadis riwayat ke apa. Dia Nabi kata, tidak adalah hadiah yang paling bermakna bagi seorang Muslim kepada Muslim lain kecuali kalimatun thayyibah. Benda-benda yang baik. Maklumat-maklumat yang berguna. Tu. Pada kita dok kongsi makan ke dia. Tu. Tapi kalau kita kongsi amalan, suruh dia selawat kelebihan goni kau apa dia. Lebih bermakna lagi banding belanja dia makan magi kita. Kalau kita beli barang, tapi pada bungkusan atau resit ada tulis nama kita lah. Ada nama Muhammad. Boleh kau buat macam tu. Atau seeloknya jangan tulis nama Muhammad. Supaya lebih hormat pada Nabi Muhammad. Kalau boleh nama-nama tulisan Mi Hamidah pun jangan tahu kosir lah. Tulisan Kuk Rumi pun tak boleh. Muhammad. Kalau boleh tulis M. Atau tulis Superman. Ikutlah, tukarlah nama gapo-gapo. Tak apa. Ya tak syarat nama sebenar. Bukan nak isi borang nikah kahwin kau gapo ni. Buatlah nama. Muka bagai, atas bagai. Tulislah nama gapo. Tulis Superman kau, Batman kau. Dia mau tahulah Batman tu kita. Sebab bangun tengah malam bangun Batman jadi. Molek lagu tu lah. Ustaz kita berdoa. Gapo dia tu? Allahumma ja'alni syakuro. Waj'alni saburo. Waj'alni saghira. Wa fi a'yunin nasi kabiro. Ya Allah, jadikan aku orang yang kuat bersyukur. Jadikan aku orang yang kuat bersabar. Jadikan aku nampak kecil ya. Tetapi di mata manusia orang besar. Boleh tak kita berdoa dengan doa tu? Adakah jadi makruh sebab kita doa minta sabar? Moleknya katanya Sayyidina Ali tak silap hamba kata makruh berdoa minta sabar kerana sabar-sabar ni minta bala. Kerana sabar ni biasa tanya bala ya. Kalau tanya tak bala tak payah sabar deh. Makan nasi kan tak boleh makan nasi. Makan nasi ada orang. Tu tengah makan nasi. Sabar pun. Pak pinggir. Hamba sabar. Sabar. Masuk. Sabar gua. Ya biasa sabar ni tanya orang tak boleh makan. Mungkin. Maka apabila kita minta sabar, seolah-olah minta Tuhan uji kita dah. Jangan ajar lagu tu. Jangan minta. Sekalipun kita minta sabar. Tapi di sebalik sabar tu ada makna supaya diuji. Maka jangan uji, jangan minta dengan Tuhan.
Bukan makruh minta supaya Tuhan uji kita. Ada doa, ya Allah jadikanlah aku hamba apa dah? Tak ingat dah. Imtinan kau. Hamba yang sentiasa diberi nikmat. Dan jangan jadikan kami hamba imtihan yang sentiasa diuji. Makruh lagu tu. Jadi minta sabar tu. Lainlah kalau kita kata, ya Allah ya Tuhanku, hamba minta sabar ketika berlaku, jika berlaku. Berlaku musibah. Tapi kalau minta sabar saja, supaya minta diuji Tuhan lah. Makruh lagu tu, takut-takut kita tak boleh sabar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah Okey daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah Okey daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang.
Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.